sejahtera. Malam ini kita teruskan dengan pembicaraan yang lebih teliti tentang pasca COVID-19, menanganinya dan juga mengatur tatanan ekonomi yang lebih tersusun. Ada perkembangan yang lebih positif setelah kita bicarakan soal ini beberapa bulan yang lalu, ya, kerana ramai yang bicara soal exit strategy dan malah Perdana Menteri sendiri baru memikirkan, baru umum dan minggu depan dia cuba cadang. Tahniah, kerana sekurang-kurangnya dengar walaupun sepatutnya mereka memulakan dan tidak hanya menunggu inisiatif atau ikhtiar yang lain. Malam ini saya bersama dengan Dr. Wan Hasni yang mengetuai pasukan petugas yang dibentuk untuk meneliti secara perinci dengan kepakaran dan kemahiran mereka. Kekuatan kita ialah kerana kita tidak terlalu angkuh untuk memikirkan kita punya semua jawapan kepada permasalahan. Malah kita telah mengambil kesempatan berbincang dengan pakar-pakar dalam negara dan di luar negara. Di malam ini saya ucapkan terima kasih atas kesudian saudara menyertai. Ada di antara lain seperti Profesor Dr. Radwan dari Majlis Profesor Negara turut hadir, Profesor Dr. Shanun Basir, Dr. Pariasami, Datuk Pariasami, ahli parlimen juga ramai yang ikut serta bersama rakan-rakan lain di kalangan penyelidik, peneliti dan rakyat yang prihatin tentang permasalahan yang menimpa kita sekarang. Kita mulakan dengan apa yang telah kita tekankan selama ini. Kita mesti sesungguhnya memulakan untuk mendapat data yang tepat supaya jangan ada kelewatan, kesenjangan dan percanggahan data sengaja untuk mengurangkan kerana testing yang kurang ataupun dengan tidak ada kesediaan untuk menunjukkan keadaan sebenar. Jadi minta saudara Dr. Wan Hasni memberikan penjelasan tentang kesenjangan data kes. Ya. Terima kasih, Dr. Sri. Pertama, saya nak jelaskan di sini dalam masalah data yang kita dapati sebagaimana yang dinyatakan carta ini, walaupun jumlah yang dinyatakan demikian, tapi this is what hidden, yang tak tahu jumlah sebenarnya kes yang ada dalam negara. Dan demikian juga waktu ini, kalau kita lihat sekarang ini, contoh dia kita dapat lihat bahawa yang dinyatakan kes harian 7,000. Tapi adakah sebenarnya kes tersebut 7,000 ataupun melebihi mungkin 10,000 sebagaimana saya katakan. Dan kenapa kita jelaskan? Kerana permasalahan yang kita ada ialah masalah mungkin lewat laporan, kelewatan laporan atau tidak dikesan dan sebagainya. Kenapa yang itu kita jelaskan? Permasalahan kita untuk menekankan kepada increase pada testing dan sebagainya. Okey. Dan keduanya, kan, kalau kita lihat sekarang ini yang jelas bahawa kita wujudkan bahawa PKP yang baru, PKP 3.0 beberapa minggu yang lepas. Dan sepatutnya dilihat unjuran kita turunkan kepada sedemikian. Tapi sebaliknya apa yang ada kita lihat sekarang ini, yang terjadi ialah ada gelombang yang baru juga terwujud selepas daripada wujudnya PKP yang kedua. Yang ini satu perkara yang perlu kita perhatikan. Dan sebenarnya bagaimana sekalipun target yang perlu dibuat ialah ke arah mencapai lekuk pengunduran dan juga seterusnya barulah kita dapat mencapai lekuk landaian ataupun dampening the curve dan juga seterusnya kepada flattening the curve, ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya vaksin adalah merupakan jalan yang adanya, satu-satunya jalan yang ada sekarang di samping PKP dan sebagainya. Kalau dilihat kepada apa yang ada sekarang, ini kes yang kita ada dan juga kita lihat inilah program vaksin yang ada sekarang. Ini program mengikut realiti yang ada sebenarnya dan kita membuat andaian adakah berapakah jumlah vaksin akan dapat sehingga hujung tahun. Hanya 40% berdasarkan kepada program vaksinasi yang ada sekarang. Bukan unjuran tetapi reality on the ground, ya. Itu yang kita akan dapat. Jadi kalau kita ada vaksin demikian, jumlah kes yang akan ada kepada kes-kes COVID tetap masih tinggi, belum lagi dapat kita flattenkan kepada angka di bawah katakan 2,000. Ini yang akan terjadi kalau ikutkan program vaksinasi yang sekarang. Maka perlu kepada penekanan kepada program vaksinasi yang lebih agresif, kan? Yang mana kan kalau kita lihat inilah program yang lebih agresif, yang mana program ini lebih bersamaan dengan apa yang ada di United Kingdom. Dan kalau kita lihat tempoh waktu untuk melaksanakan program ini
memakan waktu 6 bulan. Itu pun hanya mencapai 65% daripada penduduk mendapat satu dos, kurang-kurangnya satu dos vaksin. Barulah kita dapatkan ya curve yang dipanggil melandaikan. Jadi kalau kita dapat program yang ini, tak dapat yang program melandaikan. Kalau program yang sekarang akan hanya dampening tapi tak semesti dapat melandaikan curve. Ya. Jadi itu yang kita pendekankan bahawa perlu kepada program vaksinasi yang lebih agresif dan lebih tersusun. Ya. Dan seterusnya, yang inilah yang kita katakan apa permasalahan yang ada sekarang. Ini yang kita identify, yang kita nyatakan sebagai permasalahan. Bekalan vaksin dunia yang runcing dan rumit. Bahkan memang saya telah disuruh oleh Dr. Sri Anwar untuk membuatkan satu kajian global supply chain pada vaksin yang mana kita ada laporan tersebut menjelaskan masalah vaksin bekalan dunia. Ya. Kedua, kita menekankan masalah peruntukan, pengagihan dan sebagainya. Di samping itu juga masalah pelaksanaan yang cukup sukar dan rumit. Dalam MySejahtera pun tak berfungsi dengan baik dan sebagainya. Seterusnya, penyelarasan kerjasama. Kita perlu kepada semua peringkat dan semua pihak bekerjasama. Bagaimana caranya perlu ditekankan keadaannya. Dan kelimanya, mewujudkan masalahnya ada kewujudan variants of concern. Datang variasi yang baru dalam virus yang menyebabkan permasalahan baru. Ya. Dan juga kita dah observe juga kebelakangan ini penularan yang sporadik. Contoh dia kita lihat di Jitra, 15 orang meninggal, satu masjid. Dan seterusnya persiapan dan kesiapsiagaan yang agak terkebelakang. Yang itu disebutkan senjangan data dan sebagainya. Dan akhirnya ialah masalah penggunaan sains dan teknologi yang cekap untuk menangani perkara ini. Saya kembali kepada Dr. Sri untuk seterusnya sambung hal ini. Tapi untuk merumuskan sebelum saya rujuk pada permasalahan ekonomi, kita kena ingat unjuran yang dilakukan, yang disebut oleh Perdana Menteri 80% akhir tahun. Ya. Kita ada 6 bulan. 6 bulan di UK mencapai 65%. Jadi untuk kita kadang-kadang menyebut bagi menyenangkan orang tetapi tidak realistik. Sebab itulah kita harus melihat kepada angka dan data. Berapa vaksin, berapa keupayaan, berapa yang tersimpan. Dan jangan pakai kenyataan rambang bila orang mati atau orang mendapat kesusahan. Ini yang saya nak rumuskan daripada yang disampaikan tadi. Tetapi dalam rancangan ini kalau kita lihat, ya, unjuran ekonomi kita pun memang lari dari sasaran. Ya. Jauh daripada apa yang diunjurkan oleh Menteri Kewangan berulang kali. Ya. Dan kita lihat umpamanya dengan perubahan KNK ini selepas lockdown pertama. Ya, itu memang diketahui umum. Lepas itu kita lihat dia terus menurun, naik sedikit. Tapi unjuran untuk 2021 itu masih dalam pertumbuhan yang negatif. Dan ini tentunya sangat membimbangkan kerana ia juga ada kaitan, ya. Sebab tu kita harus bicara soal kesihatan COVID-19 dan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan beban kepada rakyat. Dan kalau kita lihat umpamanya bagaimana nak kita rumuskan, saya nak tegaskan di sini bahawa tentang kajian tentang kesediaan vaksin atau yang ada di dunia dan keupayaan mereka menyampaikan itu dikaji sepenuhnya. Jadi kalau kerajaan bicara secara rambang, itu tidak akan menjawab. Ini kajian ini kita siapkan oleh jatuhkuasa disampaikan, dan beberapa angka dan data yang disampaikan ini juga tidak sepenuhnya kita sampaikan di sini kerana keadaan waktu, kekangan waktu. Tetapi akhirnya apa masalah? Masalahnya good governance. Data mesti terang, jangan ada kekeliruan dan penipuan. Ya. Vaksin pun harus disediakan dan salurannya harus lebih berkesan. Ini yang menjadi punca utamanya. Selain daripada masalah ekonomi sekarang, ya, buka kilang tak ikut SOP, kilang menjadi punca. Di mana-mana kilang kadang punca merebaknya COVID-19 kerana gairah untuk buka tapi tak ikut peraturan. Ya. Jadi ini yang menjadi masalah pertumbuhan. Kita juga harus sedar bahawa dan dapat diperolehi peringkat granula, peringkat bawah. Jadi kita ambil langkah
dan tindakan itu tersasar. Ya, maknanya ikut sasarannya, maknanya tidaklah untuk seluruh negeri, seluruh negara. Kita tahu di mana puncanya dan kita ketatkan di situ, dilonggarkan di tempat lain supaya kegiatan ekonomi berjalan. Jadi masalahnya haruslah kita teliti sekarang, segera dan ambil tindakan sekarang, dan kita pastikan ianya dianggap penting dalam melaksanakan usaha-usaha sedemikian. Kita juga rangkakan beberapa strategi untuk mempersiap langkah ini. Ya, kita sebut pertamanya, strategi ini harus sedia masa soal pasca COVID-19 yang kita rumuskan dalam perbicaraan tadi bersama saudara Puan Hasni. Kemudian lonjakan ekonomi seperti saja. Kedua, kerana lonjakan ekonomi kena jelas. Orang, masyarakat antarabangsa bersama pelabur dalam negeri dan pelabur luar negara mesti yakin ya, ini kerajaan ini mantap, tegas, ada keupayaan, maka pelaburan akan sampai. Tetapi tanpa itu, ini jadi kita terombang-ambing seperti mana saya sebut dulu, macam kapal yang tidak berhaluan. Ya, ketiga, memperkukuhkan sosioekonomi rakyat. Ya, termasuk penggunaan teknologi dan ekonomi berasaskan pengetahuan. Dan keempat, kita kepimpinan dan perpaduan politik. Tetapi soal sosioekonomi ini penting sebab kita tidak boleh terus dengan PKP dan biar rakyat lapar. Maknanya mesti ada suntikan keuangan. Orang tanya, dari mana keuangan? Kalau pinjam pun pinjamlah. Hutang-hutanglah. Bukan untuk buat projek mega. Bukan untuk buat pembangunan yang membazir. Tetapi khusus untuk mengurang beban rakyat B60. 40 tak boleh lagi dah pakai. Sebab yang bawah BIM M40 itu, di bawah kategori bawah itu mesti digabungkan sekali untuk ringankan beban mereka. Dan ketiganya tentulah, keempatnya adalah soal perpaduan politik, satu pemerintahan yang lebih kukuh, lebih meyakinkan dan boleh merangkul semua kekuatan, dan barulah kita lihat betul-betul bagaimana menjamin maqasid syariah ya, tentang nyawa, kesihatan, keselamatan, harta benda rakyat. Alright. Ini balik. Ini biar Tuan Hasni sambung dulu. Ya. Okey. Terima kasih Datuk Seri. Jadi saya ingin menjelaskan apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, masalah apa yang mesti disegerakan. Keduanya, apa yang mesti dibuat sekarang juga, dan apa yang menjadi masa penting yang perlu dibuat. Kerana perkara ini perlu disusun dengan teratur dan teliti. Pertama, kita dah bicara tentang kesihatan. Kesihatan dah bicara tentang vaksin, testing dan sebagainya. Ya. Kedua ialah masalah sosioekonomi, iaitu isi rumah. Isi rumah ni yang kita perlu tekankan. Pertamanya, jangan lagi ada banyak wang yang keluar, yang leak kita panggil, yang bocor dari rumah tangga. Contoh dia, bayar hutang kereta, bayar hutang rumah dan sebagainya. Perlu ditekankan supaya jangan banyak lagi leakage. Pertama. Keduanya, jelas bahawa pakar ekonomi seluruh dunia bersetuju bahawa kita perlu berikan suntikan darah boleh buka dengan selamat. Ada 2 juta anak-anak kita yang bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Soalannya, bila boleh kita buka sekolah tersebut dengan selamat dan aman? Dan keempat, ialah program perlu menjelaskan juga ialah masalah pekerjaan. Kita tahu bahawa sekarang 800,000 yang sudah menjadi penganggur, yang tidak ada pekerjaan. Kita tidak mahu ada program, ada sesuatu yang menyebabkan lagi ramai hilang pekerjaan, pertamanya. Keduanya, ialah bagaimana untuk yang sudah hilang pekerjaan mendapat pekerjaan yang baru. Dan ketiganya, kita tahu hampir 200,000 yang graduan yang baru mencari kerja. Jadi ini jumlah yang besar yang perlu dijelaskan bagaimana untuk menangani perkara tersebut. Dan yang akhir, yang immediately juga ialah masalah industri. Industri bukan saja kilang, kita bercakap tentang industri servis atau khidmat, contoh dia restoran, hotel atau sebagainya, untuk secepatnya dibuka secara teratur. Dan kesemua perkara ini perlu dilihat bersama dengan program vaksinasi, testing dan sebagainya. Integrated. Tidak boleh dia hanya bersendirian. Kerana bila bersendirian akan berlaku kesenjangan, reaction dan sebagainya. Bagaimana cara untuk melaksanakannya pada peringkat masing-masing.
Jadi kita lihat juga contoh dia, industri juga berkaitan dengan pekerjaan. Bila industri tak boleh berfungsi, akan hilang pekerjaan. Bila hilang pekerjaan juga akan menyebabkan isi rumah tangga punya pendapatan dan penghasilan akan terhakis. Jadi semua ini berkait. Kita panggil sistem yang kompleks, perlu ditangani bersama-sama secara integral, bukan lagi secara piecemeal. Ya. Seterusnya kita lihat juga masalah dari segi bagaimana ke depannya. Kita sedar bahawa sekarang ini gig ekonomi, kita tahu ada 4 juta masyarakat Malaysia yang terlibat dengan gig ekonomi. Anak-anak muda kita semua. Online marketing, online selling dan sebagainya. Gig, termasuklah Grab, Foodpanda dan sebagainya. Jadi ini perlu ditekankan bagaimana untuk memperlibatkan lagi, mempertingkatkan lagi. Kerana inilah ekonomi yang boleh membangun sekarang untuk orang ramai. Seterusnya adalah masalah dari segi bagaimana kita menggunakan IAT 4.0. Kan? Smart city, smart agriculture dan sebagainya kepada peringkat yang kedua. Kan? Kenapa ni? Dan seterusnya adalah masalah pelaburan asing. Okey, maaf gangguan teknikal yang terjadi. Jadi saya ringkaskan. Jadi kita nyatakan semua secara detail setiap program ini dan kita memang nyatakan secara terperinci apa yang kepada setiap bidang yang ada. Yang pentingnya ialah keseluruhan perkara-perkara ini perlu menjadi fokus kepada program yang kita letakkan dalam 12 strategi yang perlu. Yang penting juga di sini ialah masalah penggunaan data dan menggunakan fakta atau evidence based policy perlu menjadi dasar kepada semua program-program yang kita nyatakan. Okay. Jadi saya akan serah balik pada Datuk Seri untuk menjelaskan
apa yang dimaksudkan sebagai cadangan, Prof? Penggunaan data yang disimpulkan oleh Saudara Hasni itu penting. Pemain tadi bila kita bicara isi rumah, ya. Mama Alarian, Paul Krugman, pakar ekonomi, itu menjelaskan bahawa dalam keadaan ekonomi sekarang, suntikan harus maksimal. Kalau perlu, saya sebut, kalau hutang, pinjam, inilah masanya. Bukan untuk projek mega, tapi untuk projek rakyat. Begitu juga bila kita sebut data peta pekerjaan. Kalau ikut angka Jabatan Statistik, pekerjaan ni, kalau saudara kerja 1 jam dalam 1 minggu, itu masuk kategori bekerja. Tapi nak hidup, tak mungkin. Nak makan tak cukup. 1 jam 1 minggu dianggap tidak menganggur. Ya? Dan ini memang dari angka mengikut penafsiran yang dibuat secara umum. Tapi bagi saya, ada masalah kerana ini dianggap di bawah mana yang tidak bekerja sepenuhnya. Dan ini sebab itu soal data collection itu sangat penting, dan yang sebelumnya itu adalah vaksin, ya. Percepatkan penyuntikan. Beberapa hari lalu saya bertanya, betul tidak ada 2 juta vaksin yang masih lagi dalam simpanan? Mengapa tidak disalurkan cepat? Mengapa jadi rumit sangat di negara kita ini bila kita nak agihkan kepada semua GP, doktor-doktor di daerah, di pekan-pekan kecil yang menyuntik anak-anak kita, tapi suka borang isi, bersulit sangat. Orang sekarang ini terdesak kerana soal sakit dan kematian. Ini mesti segera, dan juga program vaksin kelompok bersasar mengikut keutamaan. Kalau angka itu diberikan secara jujur, ya, terang, di mana, di Jitra, masjid mana, kampung mana, maka terus diberikan tumpuan di situ. Kemudian pengutipan data, kemudian barulah kita buka kegiatan ekonomi, tapi cara teratur, bersasar, mengikut wilayah dan mengikut kawasan-kawasan yang boleh dikenal pasti sebagai tidak berisiko. Kemudian pusat kontrol, ya. Ada satu. Ini bagi saya kerajaan sekarang memang gagal kerana setiap hari kenyataan bercanggah. Dipanggil parlimen besar ramai, tetapi tidak seragam pendapat dia. Ada hari ini buat kenyataan, besok disanggah oleh menteri yang lain, ada menteri yang kritik keputusan kabinet dan sebagainya. Ini akan tentunya mengelirukan, sebab kita perlu ada satu di peringkat pusat, negeri, daerah. Baik. Jadi akhirnya yang saya nak tegaskan di sini, dia tidak boleh kita anggap ringan. Sebab itu dia ada kaitan dengan soal kepimpinan negara, kesungguhan dalam melaksanakan dan ketegasan melaksanakan dan kecayaan untuk terima. Ini penyakit baru, malapetaka baru. Tak semua orang ada maklumat. Jadi janganlah anggap 1-2 orang tu pakar yang tak boleh dengar orang lain langsung. Ya? Pakar di dunia ni beribuan. Dengar, cari yang mana kaedah terbaik, belajar dari pengalaman, dan kenyataan-kenyataan jangan keliru. Jangan nak bagi orang sedar hati. 80% akan menerima suntikan akhir tahun. Memang kita tahu tak benar. Usaha mengelirukan. Ya? Jadi kita tidak dapat angka yang sebenarnya. Sebab tu kita kata, mestilah tindakan itu yang boleh memberikan impact atau dampak yang berkesan untuk menyelamatkan negara kita. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Kalau ada yang soalan yang telah kemukakan, sila kemukakan. Yang senang saya jawab, yang susah Wan Hasni jawab. Ya, Datuk Seri, ini ada satu ini daripada Profesor Dr. Syahnul Basri. Dia komen, dia kata, Datuk Seri, saya lebih cenderung dengan pandangan Profesor Michael Baker, penasihat kepada Perdana Menteri New Zealand, bahawa menangani COVID-19 adalah berdasarkan pada good science dan good leadership. Nombor 2, PM menawarkan exit policy, tapi bagi saya lebih bersetuju dengan Profesor Baker, iaitu implementation strategy dan Susan Wilson, bahawa pandemic leadership is too late for Bagiran atau plan pemulihan atau majlis pemulihan negara. Ya. Okey, soalannya terkait dengan permasalahan penangani COVID-19 seperti mana dilakukan oleh New Zealand di bawah Perdana Menteri, iaitu good science and good leadership. Ini kita rumuskan tadi. Good science maknanya data harus jelas, pimpinan harus tegas.
Kemudian exit strategy atau exit policy, bagaimana kita dapat sediakan vaksin, kerana ini semua tutup muka, pembatasan dan sebagainya itu hanya langkah-langkah sementara, tetapi langkah yang lebih berkesan adalah dengan vaksin dan juga untuk memacu semula pertumbuhan ekonomi. Jadi apa yang disebut oleh Profesor Syahrul tadi, iaitu bagaimana kita boleh menghapuskan sama sekali walaupun dia mengambil masa, ya, dan kita tidak tahu sama ada varian baru dan sebagainya. Tetapi sekarang ini ada orang cuba nak menangguk di air keruh, nak cari kesempatan. Oh, inilah caranya saya berkuasa dengan walaupun tidak ada kekuatan demokratik, tidak ada dukungan, saya mahu kepada kalau boleh Yang di-Pertuan Agong lantik satu jawatan kuasa dan guna darurat. Darurat ini akan bawa malapetaka sebab tak boleh banding dengan 1969. Kalau kita buat darurat sekarang, kalau kita dapat tangani, andai kata tangani COVID, tapi kita tidak boleh menutik keyakinan pelabur kerana dalam suasana darurat itu orang tidak akan yakin, ya. Dan tidak ada alasan yang munsabah sama sekali untuk lakukan darurat. Ya, darurat yang kita lakukan ini memang hambar dan memang mengecewakan dan cuma digunakan untuk menjaga kedudukan politik. And I derive my strength primarily from the spirit I've seen all these decades of rakyat, Malays, Chinese, Indians, even Kadazan, were very committed to try and work together in this country to solve most of the problems that we encounter. Now, whether the Majlis Raja-Raja will deliberate on this, I'm not, of course, privy. But I'm sure, based on my experience and our observation in the past, the Malay Rulers Conference normally will take into account and give due consideration to the concerns of the rakyat, whether it is emergency or debate in parliament or to continue to support a government that has lost its bearing and legitimacy. Okey, terima kasih. Ini satu lagi soalan daripada Ramli Muhammad Tahir, MD KDEB Waste Management. Dia ada dua soalan. Soalan pertama, YB Yang Berhormat Datuk Seri, setujukah Datuk Seri sekiranya saya mengatakan kerajaan PN lambat dan tidak seperti negara lain dalam membuat perancangan bagi pendapatan vaksin dan telah perlahan bagi proses pemberian vaksin kepada rakyat? Sebenarnya seorang leadership bagi planning, organizing, directing dan controlling di pihak kerajaan dalam proses ini bermula dari pembentangan bajet 2021. Terima kasih. Kita memang tegaskan bahawa lembab, tidak telus, terlalu banyak karenahnya, entah tak tahu, entah komisen, entah apa soal vaksin ini yang menyebabkan kita lambat. Saya ingatkan di Selangor, Tuanku Sultan Selangor sendiri terpaksa zahirkan bagaimana kenyataan itu amat mengelirukan, iaitu 2.9 juta vaksin sampai padahal 615,000 sahaja. Ini menggambarkan keadaan yang kusut. Tapi saya fikir wajar Wan Hasni jelaskan sedikit tentang vaksin. Ya. Jadi balik pada masalah vaksin tadi, pertama sekali kita kena sedia tahu bagaimana rantai bekalan vaksin di dunia dan di negara. Jadi persoalannya ketulusan itu penting kerana bagaimana untuk kita melihat tanpa kita mengetahui rantai bekalan vaksin dan kapasiti dalam negara pada hari ini untuk mengeluarkan vaksin sendiri, ya, untuk mengeluarkan vaksin sendiri. Dan juga perlu disertakan bersama bagaimana proses pelaksanaannya. Yang kita tahu sekarang masalahnya ialah MySejahtera dan segala aplikasi yang ada, banyak permasalahan-permasalahan back end kita panggil, yang menyebabkan bila pelaksanaannya dibuat, kita lihat ada beberapa kesenjangan dan sebagainya, dan terutama sekali masalah data tersebut. Kerana vaksin perlu disasarkan dan perlu disertakan bersama dengan program pembukaan semula masyarakat. Bukan sekadar kita nak suntik, tapi suntikan itu perlu disasarkan bersama dengan
pembukaan semula masyarakat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ini soalan yang kedua daripada Encik Ramli Muhammad Tahir tadi. The National Recovery Plan is being drafted now after 1 year. It took more than 1 year to draft this strategy. Is the government not having any clue on what to do because there is no parliament sitting, no input and debate on certain policy in parliament for check and balance? It seems that the government took a wait-and-see strategy at the expense of the public funds as well as public lives and relations. Well, thank you, Ramli, for the question. Your concern is why the inordinate delay on the part of the government to come up with this National Recovery Plan. I think they were sleeping. We could forgive them if for the first few months we were all struggling, but countries have moved far ahead. A friend earlier talked about the success of New Zealand, the dynamism of the leadership to deal, but of course very transparent. They know exactly the case, they including granular, and they did not attempt to try and change the goalpost, which is now apparently the style in this country. So number one, you must have a clear plan. In fact, we introduced our plan much earlier, thanks to the competence of the younger team, advising me as opposition leader and also to us generally, which have benefited Malaysians. And I have already alluded to earlier, I have even submitted this to the Yang di-Pertuan Agong. Secondly, you must debate. If Parliament is able to be to resume, then members of Parliament can question where are the vaccines, what are the cost of the vaccines, why is there delay, you know, and they can't therefore use the emergency to escape responsibility or abdication of responsibility by using this sort of draconian methods. And therefore, to my mind, they will have no choice but to have an open debate and appeal to all. I'm not talking only of MPs or politicians, civil society, scholars, academicians. They've got to go to the ground, help in disseminating the information, and also help resolve this part of this problem. The government should be able to have this more responsible attitude in trying to accommodate the criticism and views by many people. For that matter, I have said earlier some of the suggestions on 1 dose or 2, the issue of granular or even information. You know, the team has failed until today to get data from MySejahtera. Can you imagine in Malaysia in 2021, we are not able to get data from the government? This is ridiculous. This is totally unacceptable and absurd. Masa kita ada ya, masa kita ada sampai 9:30. Jadi please more question. Soalan-soalannya ada banyak, cuma kita nak layan soalan ni, kita nak cuba fokuskan. Jadi terus masukkan soalan-soalan anda. Dan kalau tak dapat jawab sekarang pun, kita akan ambil sebagai maklum balas, Datuk Seri, ya, supaya kita dapat maklum balas daripada peserta-peserta pada malam ini melalui Facebook dan sebagainya. Ya. Jadi saya teruskan, Datuk Seri, soalan-soalan seterusnya. Soalan seterusnya, this is from an anonymous user. Apakah pandangan Datuk Seri terhadap cadangan Mageran untuk Dr. Mahathir? Cadangan Mageran to Dr. Mahathir itu saya dah ulas. Dia ini satu usaha untuk kembali berkuasa menggunakan undang-undang darurat. Apapun bentuk yang dicanangkan daripada rakyat. Ini prinsipnya, kerana negara kita ini negara demokratik dan kita mau menyelamatkan negara. Ya. Jangan pula bukan nak menyelamatkan orang, menyelamatkan negara. Dan menyelamatkan negara ini bermakna dasar yang jelas dan keyakinan pelabur dalam negara dan pelabur asing. Masih ini satu lagi soalan daripada Nurul Akila, PKPIM Pusat. Assalamualaikum Datuk Seri, saya ingin bertanya, ketika COVID-19 ini ramai rakyat Malaysia yang mengalami masalah kesihatan mental. Adakah ia akan memberi kesan pada ekonomi negara apabila di fasa pasca COVID?
dan apakah langkah yang boleh diambil untuk atasi? Terima kasih Nurul Akila yang bangkitkan soal kesihatan mental. Dan memang ada beberapa kenyataan, beberapa suara yang meminta kita tangani masalah ini. Kerana kesihatan mental ini akibat daripada kesadaran bukan saja sakit, kehilangan keluarga, menjadi production, anak sekolah, kehilangan ibu bapa. Jadi ataupun hilang keluarga atau tekanan setelah mendapat penyakit. Jadi ataupun hilang pekerjaan atau kehidupan yang agak sangat daif. Ini semua harus ditangani. Kita tak boleh hanya sebut bersabar dan sekali-sekali beri bantuan, tapi kita harus juga tangani. Dan saya setuju Nak Akila ya, bahawa harus ada satu perencanaan yang teliti dari kementerian untuk menangani masalah tersebut. Okey, Pak Sri, ini soalan untuk Dr. Wan. The numbers and data integrity is suspect. Why not we take the similar approach like Japan and Sweden, stop all SOP measures and just learn to live with this epidemic like other serious illnesses? Okey, berkenaan dengan situasi semasa COVID, saya ingin menyatakan beberapa perkara. Sama ada negara kita agak malang sedikit, kenapa? Kerana COVID yang terjadi itu lebih daripada negara lain. Contoh dia angka per 1 juta penduduk, angka kita tinggi, lebih daripada India dan sebagainya. Kenapa perkara yang terjadi? Saya pun belum sempat mengkaji beberapa perkara tersebut. Tapi yang penting dia, kita tak boleh hanya menggunakan langkah negara lain secara rambang dan rawak. Bahaya. Kenapa? Kerana kita perlu memahami granularity, keadaan sebenarnya di setiap tempat dan lokasi. Kerana mungkin apa yang berlaku di Sabak Bernam tak sama dengan berlaku di Kuala Lumpur. Mungkin juga yang di Sandakan berbeza dengan Kota Baru dan sebagainya. Jadi perkara ini kita tak boleh ambil secara rambang untuk ambil negara lain. Contoh dia, negara dah boleh buka mas. Betul. Tapi dalam konteks mereka, mungkin mereka dah sempurnakan beberapa perkara yang lain. Jadi kita perlu lebih kepada pembukaan secara wilayah geografi yang teratur, mengikut kajian dan menggunakan data dan gabungkan sama di antara program vaksinasi dengan SOP yang perlu dibuat. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Terima kasih. Satu lagi soalan daripada Chief Ghazali Haji Abu. Apakah yang menghalang kerajaan membenarkan sektor swasta membeli vaksin sendiri tanpa melalui kerajaan yang jelas? Ini soalan yang mengenai mengapa sektor swasta termasuk yang kaya raya yang minta nak beli dihalang. Yang ni wallahualam memang satu keputusan yang paling mengelirukan, kalau istilah kasarnya bangang tu. Sebab masa itu orang mendesak ya, syarikat-syarikat yang kaya dia mampu beli, biar dia beli ya. Dan kita maknanya bila dia masuk dalam MySejahtera, dia dapat diselamatkan. Saya tak faham. Walaupun sekarang ya untuk jelaskan ada sedikit kelonggaran ya, baru diberikan sedikit. Tapi syaratnya banyak ya, kena melalui kerajaan, kalau Sinovac melalui Pharma Niaga. Jadi ini semua mempersulitkan ya. Tetapi masih belum ada penjelasan mengapa syarikat besar, kalau pendapat saya, biar syarikat besar itu tanggungan dia ada 10,000 pekerja. Dan mana termasuk keluarga 40,000. Biar dia biaya dan bantu semua. Tanggungjawab dia. Ada yang catat untung berlipat ganda. Ini kisahlah COVID, malapetaka COVID ini juga menyebabkan beberapa syarikat kaya raya dan beberapa syarikat yang lain itu tutup. Ya. Kalau SME, industri kecil dan sederhana itu masih yang sampai dah beratus ribu dah, 100,000 lebih mengikut SME Persatuan telah tutup. Tapi yang kaya besar, apa salahnya benarkan dan izinkan mereka membeli dan ambil tanggungjawab menyuntik pekerja dan keluarga mereka. Belum ada jawapan lagi. Ini soalan daripada Fawaz Wadah. Bagaimana bantuan sokongan kepada keluarga dapat dipertingkatkan? Contohnya capaian internet yang laju dan stabil bagi membantu pendidikan anak-anak dan yang bekerja dari rumah. Mungkin saya yang tolong jawab perkara ini kerana saya dah bincang Datuk Seri berkenaan perkara ini. Jadi kita tahu bahawa apa yang ada sekarang, sistem PDPR yang ada tidak mungkin berfungsi dengan sepenuh lancar.
Jadi perkara ini perlu dilihat secara jelas bagaimana nak menyelesaikan, dan tidak ada cara lain kecuali membuka semula sekolah-sekolah yang ada. Cuma cara nak membuka sekolah tersebut perlu diatur. Jadi bagaimana pengaturannya perlu dicerahkan dengan secara nyata dan jelas melalui SOP yang jelas. Mungkin juga empowerment kepada guru besar sekolah, mungkin juga kita harus bagikan beberapa sesi satu hari. Itu semua boleh dibuat. Tinggal lagi dan disertakan sama dengan vaksin dan sebagainya. Jadi bukan hanya buka sekolah, dikombinasikan, digabungkan bersama, kerana kita tahu bahawa PDPR tidak berfungsi dengan baik kecuali mungkin anak-anak di bandar. Itu pun kita tahu bahawa ikut kajian yang dibuat, anak di bandar sekalipun kalau mereka tu di PPRT, bapa ibu bapa yang miskin dan sebagainya, tidak mungkin mereka tu menyelesaikan masalah PDPR walaupun di bandar, walaupun ada capaian internet yang laju. Jadi kalau di kampung sama telah lagi, Datuk Seri. Ya. Terima kasih pada penyoal. Okey, satu lagi soalan. Hubungan dengan apa yang terdapat, Datuk Seri, what is your take on KKM reluctance to use ivermectin treatment to quickly cure the patients? Saya telah jelaskan ini soal ivermectin ini. Saya akui ya bahawa dalam soal kesihatan, soal perubatan, saya serah kepada pakar. Tapi kita harus ambil sikap terbuka. Ya. Belajar daripada pengalaman orang yang berhasil dan mengapa tidak berhasil di negara lain. Jadi jawapan saya kalau kepada Kementerian Kesihatan harus ambil sikap terbuka, buat kajian yang teliti, dan kalau boleh digunakan, boleh. Kalau difikirkan memang tidak berkesan, itu biar ada jawapan yang agak terang kepada rakyat. Okay, terima kasih Datuk Seri. Kita ada dalam 165 viewers on 2009 viewers. Yeah. Maybe this is the last question. Yeah. Daripada Nurin Nurin Aina. Saya jangkakan mass testing ini sepatutnya dilaksanakan setahun yang lalu ketika COVID-19 mula-mula. Kini virus telah pun berada dan duduk di dalam komuniti. Sekiranya kita melaksanakan mass testing sekarang secara besar-besaran turut negara, apakah kesan yang signifikan terhadap kesenjangan data sejahtera? Ya, terima kasih Nurin. Daripada awal inilah yang kita sebut, tolong tambah testing. Itu yang Selangor, kerajaan Selangor bantu untuk menambah testing. Kalau kita tak buat testing, kita tak tahu masalah sejauh mana. Tapi kita boleh tunjuk kepada rakyat, oh dah berhasil, kan dah kurang. Masalahnya mungkin lebih. Tapi kalau kena kata keupayaan nak test semua, tak boleh. Okey, kita letak. Saya ingat lagi Ketua Pengarah Kesihatan sebut awal tahun kita akan test, target kita 150,000 satu hari. Ada satu tahap 128,000, 28 Mei begitu rupa. Tapi sekarang terus turun. Tapi jadi kalau orang yang agak mengikuti perkembangan ini, dia kata, apa kata kalau kita kaji, kita buat testing 128,000? Apakah jumlahnya 5,000, 7,000, 9,000? Ini menghakis keyakinan kepada dari rakyat terhadap kesungguhan dan ketelusan kerajaan memberikan data sebenar. Apa faedah kita buat data yang benar? Mana bila kita data yang benar, daerah mana, kita dapat tangani secara lebih berkesan. Ya. Tapi kalau jawapannya hospital dah penuh, jadi kalau kita buat test pun tak ada bermakna, itu kalau begitu akan menjadi mendera rakyat, dan itu kita bantah keras. Ya. Testing harus diberi, sekurang-kurangnya ada satu standard yang jelas, tak boleh compang-camping dan dengan satu hari 128,000 dan sekarang 80. Tidak boleh sama sekali. Kerana kalau bagi jumlah itu, kita tidak yakin ya jumlah itu. Kerana jumlah positif itu tertakluk kepada jumlah testing. Kalau testing itu berkesan, tracing juga akan berkesan. Kemudian jawapan yang paling penting, Nurin ya, ialah vaksin. Vaksin itu mesti disegerakan. Terima kasih banyak atas kesediaan saudara. Oh, ada satu soalan. Sebelum itu saya nak cuba jelaskan beberapa perkara. Iaitu program kita ini berterusan, bukan program malam ini saja. Kita memang dah mulakan daripada awal untuk mendapatkan
pandangan-pandangan pakar dan pandangan orang ramai. Jadi memang kita mengalu-alukan banyak soalan dan sebagainya kerana ini bukan program malam ini sahaja. Program yang kita buat Dr. Sri ini program yang berterusan yang kita akan teruskan dengan program-program seterusnya untuk pertama memberikan cadangan-cadangan yang lebih bernas kepada kerajaan dan semua pihak bagaimana untuk kita menganangi jalan untuk keluar pada COVID. Program ini akan berterusan. Dan memang kita mengalu-alukan semua pandangan dan juga kajian-kajian terus kita buat yang kita akan kongsikan bersama melalui program pascacovid.my sebagaimana yang akan tertera di website kita. Jadi saya terima kasih Datuk Sri dan mungkin Datuk Sri soalan tadi. Soalan balik. Ya, closing question daripada Fahmi Safudin. Apakah mekanisme terbaik untuk membantu waris keluarga terutama kiranya anak kecil di bawah 18 tahun yang terkesan akibat berlakunya kematian akibat COVID-19? Kewajaran untuk bantuan pendidikan atau bisnis? Ini soalan mengenai tragedi yang menimpa keluarga akibat kehilangan ibu bapa ataupun yang menanggung kehidupan mereka. Jadi tentunya kerajaan harus segera mengambil tindakan kerana ini juga satu tambahan. Memang ada dulu kes-kes tertentu, ada kemalangan, kecederaan dan sebagainya. Tapi ini sudah merebak. Saya tahu kerana kita lakukan sesuatu yang teliti di Port Dickson seperti yang saya sebut tadi. Jadi sementara ini tentulah kita ikhtiar melalui usaha kita dan NGO dan kawan-kawan untuk menampung. Tetapi jangka panjang ataupun harus disegerakan adalah untuk memastikan kehidupan mereka itu agak selesa, makan minumnya ada, pelajaran tak terjejas dan masa depan mereka itu tidak hanya terjejas sebagai seorang gelandangan. Jadi mudah-mudahan ada sikap yang lebih tegas pihak kerajaan kerana setengah menteri yang bertanggungjawab ini tak tahu dia ke mana. Jadi saya harap kita dapat cari mereka dan dapat mereka turun untuk menjalankan tugas dengan baik sementara mereka kekal dalam jawatan itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.